Sultan Selangor serah jawatan pengerusi MKI. Ismail Sabri minta kerajaan jelaskan rayuan tahanan rumah Najib Razak. Hadi dikecam hanya sembang pasal burung di Parlimen. 4 adun bersatu nafi akan sokong Amiruddin. Suhaizan gesa kerajaan gubal peraturan jelas pelarian Rohingya. Kerajaan belum mansuhkan tol Gombak Karak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakilah dalam Netstep 7 terhangat, 7 berita Malaysia paling trending hari ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah tidak berhasrat menyambung tugas sebagai pengerusi Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia MKI selepas tempoh perkhidmatan baginda tamat pada 9 Mac ini. Dalam kenyataan yang disiarkan di laman Facebook Selangor Royal Office, Sultan Sharafuddin justru menyerahkan kepada Majlis Raja-Raja untuk memilih pengerusi yang baru. Sultan Sharafuddin mula menjalankan tugas sebagai pengerusi MKI pada 10 Mac 2022 dan akan berakhir pada 9 Mac ini. Peranan Sultan Sharafuddin sebagai pengerusi MKI menjadi perhatian baru-baru ini susulan keputusan Mahkamah Persekutuan yang membatalkan 16 peruntukan jenayah syariah Kelantan. Di tengah keputusan itu, hangat diperkatakan baginda bertitah menggesa semua pihak menghormati keputusan tersebut. Baginda juga bertitah apa yang lebih penting adalah usaha untuk mengatasi permasalahan yang timbul dengan mengkaji kaedah memperluaskan kompetensi Badan Perundangan Negeri untuk menggubal undang-undang jenayah syariah dalam kerangka yang ditetapkan oleh Perlembagaan Persekutuan. Menurut Peraturan 2/1 Peraturan Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia 2022, pengerusi MKI hendaklah dipilih dari kalangan raja pemerintah oleh duli-duli yang maha mulia raja-raja. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mahu kerajaan menjawab adakah benar rayuan pengampunan Datuk Seri Najib Razak turut melibatkan pertukaran tempat tahanan dari penjara ke tahanan rumah. Dalam perbahasan usul menjunjung titah yang di-Pertuan Agong di Dewan Rakyat pada Khamis, Ahli Parlimen Bera itu juga mahu tahu adakah perkara itu dibincangkan semasa pembentangan rayuan pengampunan Najib baru-baru ini. Astro Awani sebelum ini melaporkan Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya mengesahkan Najib akan dibebaskan pada 23 Ogos 2028. Tarikh itu adalah 6 tahun lebih awal daripada tempoh hukuman sepatutnya selain jumlah denda dikurangkan daripada 210 juta ringgit kepada 50 juta ringgit. Menurut kenyataan dikeluarkan Urusetia lembaga berkenaan, keputusan itu diputuskan dalam mesyuarat Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya kali ke-61 yang bersidang pada 29 Januari lalu. Orang ramai dilihat mengecam Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang yang bersembang pasal burung tiong dan burung kakak tua di Dewan Rakyat semalam. Rata-rata menyifatkan ahli Parlimen Marang tersebut seperti ahli zoologi dengan sudah banyak nama binatang disebutnya ketika menyerang musuh politiknya. Malah, warga maya turut menyatakan kepakaran Abdul Hadi ialah menyamakan pemimpin dengan binatang. Semalam, Hadi yang jarang hadir ke Parlimen menggelar kerajaan diterajui Datuk Seri Anwar Ibrahim ibarat burung tiong yang hanya tahu mengikut sahaja kata-kata tuannya tanpa memahami maksudnya. Beliau juga secara sinis menganggap pemimpin kerajaan sebagai burung kakak tua dan baginya walaupun tua tetapi tidak tahu bercakap. 4 adun bersatu berikrar untuk terus berdiri teguh di belakang pengerusi Bersatu Selangor, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali selain berjanji taat setia dengan Gabungan Perikatan Nasional. Menurut Azmin, mereka mengutuk sekeras-kerasnya tuduhan pihak tertentu yang mengaitkan mereka dengan langkah menyokong kerajaan.
Pada sidang media yang disiarkan laman Facebook PAS Selangor, Azmin memanggil 4 adun bersatu yang didakwa akan berpaling tadah sebagai membuktikan tuduhan tersebut tidak benar. Sidang media itu diadakan tidak lama selepas adun Selat Kelang, Abdul Rashid Asari, mengumumkan dia kini menyokong kepimpinan Amiruddin Syari selaku Menteri Besar. Abdul Rashid merupakan bekas pengerusi Bersatu Selangor dan pernah menjadi exco negeri itu semasa PH menjadi kerajaan negeri. Mengulas tindakan Abdul Rashid, Azmin berkata adun terbabit adalah pengkhianat kerana mengetepikan mandat yang diberikan pengundi Selat Kelang dalam pilihan raya negeri baru-baru ini. Suhaizan Kayat menggesa kerajaan mewujudkan peraturan yang jelas berkenaan pelarian Rohingya. Jelasnya di kawasan parlimennya lebih 200 pelarian Rohingya tinggal di kawasan-kawasan setinggan yang telah ditinggalkan penduduk tempatan yang berpindah ke program perumahan rakyat PPR. Pulai berpandangan kerajaan tiada dasar dan panduan yang jelas dalam menguruskan pelarian UNHCR Suruhanjaya Tinggi PBB bagi pelarian ini yang menyebabkan ketidakselesaan rakyat. Menurut Suhaizan, daripada 186,490 pelarian di bawah UNHCR di Malaysia, seramai 108,310 orang adalah daripada etnik Rohingya. Malaysia turut menempatkan pelarian dan pencari suaka dari 50 negara, antaranya Myanmar, Syria, Afghanistan dan Iran. Kerajaan masih belum berhasrat untuk memansuhkan tol di Gombak dan Karak sebagai langkah mengurangkan kesesakan di lebuh raya Pantai Timur. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata, pemansuhan dua tol tersebut akan menyebabkan beban keuangan kepada kerajaan. Beliau berkata kekurangan dana akan menyebabkan kerja-kerja penyelenggaraan tidak dapat dijalankan dengan baik. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas Majlis Perasmian Sebahagian Seksyen 5A Lingkaran Tengah Utama Raub Bypass pada Khamis. Sebelum ini, Ahli Parlimen Kubang Krian, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man ketika sesi perbahasan titah diraja di Dewan Rakyat pada Isnin menggesa kerajaan memansuhkan tol di Gombak dan Karak sebagai usaha mengurangkan kesesakan lalu lintas bagi pengguna LPT. Pengerusi Perikatan Nasional Selangor, Muhammad Azmin Ali menyifatkan keputusan adun Selat Kelang, Abdul Rashid Asari yang menyokong Menteri Besar Selangor, Amiruddin Syari sebagai tempeleng maut. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Muhammad Puat Zarkashi berkata, Rashid melakukan serangan bunuh diri dengan membuktikan dia tidak takut pada pindaan perlembagaan parti itu. Semalam, Abdul Rashid menyatakan sokongan kepada kepimpinan Amiruddin. Katanya keputusan itu dibuat setelah dia meneliti ucapan Sultan Selangor yang memuji pentadbiran kerajaan negeri. Dia juga mendakwa Perikatan Nasional Selangor berdiam diri terhadap tohmahan yang dilontarkan kepada Raja-Raja Melayu. Sekian sahaja 7 terhangat hari ini. Jangan lupa bersama saya setiap hari pada waktu yang sama untuk ikuti 7 berita Malaysia paling trending hanya di 7 terhangat. Follow Facebook Netstab Malaysia dan subscribe YouTube Netstab TV. Netstab Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Mira Akilah, Assalamualaikum dan salam sejahtera.